Assalamualaikum. Hari ini kami dari kumpulan 14 akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu rawatan kecantikan, isu cabaran sains dan teknologi, hukum dan permasalahannya. Kami terdiri daripada 5 orang. Nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Arifin dari kelas 3 BMMB S1/1. Saya Amir Aziz bin Wahid Ghaffar daripada Seksyen 1/1 BMMV. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Naikuddin bin Senen. Nombor matrik B09100291. Nama saya Muhammad Rafiz bin Hishamuddin, bernombor matrik B0918104221 daripada kelas 3 BMMV Seksyen 1/2. Nama saya Muhammad Nur Naim bin Syaharuddin dari kelas 3 BMMV Seksyen 1. Seterusnya, saya ingin membentangkan tajuk pengenalan dan poin definisi kosmetik. Kosmetik juga dikenali sebagai solekan. Ia adalah bahan-bahan atau produk yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau wangian badan. So, produk kosmetik ni banyak campuran bahan kimia dan juga banyak juga di campuran alam semula seperti minyak dan kelapa. Kalau di Amerika Syarikat, kita boleh tengok mereka mentakrifkan kosmetik sebagai bertujuan untuk digunakan kepada tubuh badan manusia untuk pembersihan, pengindahan, menggalakkan daya tarikan atau mengubah penampilan tanpa menjejaskan struktur fungsi badan. Definisi rawatan kecantikan. Pada era pemodenan sekarang, kita tahu sememangnya hidupan yang begitu eksotik. So, salah satu untuk meletakkan ciri tersebut kepada manusia adalah kecantikan yang dimiliki. Justru istilah kecantikan didefinisikan begitu subjektif dan universal. Poin yang pertama ialah fitrah manusia yang sentiasa ingin tampak cantik dan muda. So, industri kecantikan tempatan masih belum menampakkan impak yang boleh. So, kenapa mereka bersaing sekarang adalah kerana senario permintaan terhadap produk-produk kosmetik sangat menggalakkan. Kerana feedback ataupun keberkesanan terhadap satu produk itu sangat bagus dan menampakkan impak yang positif. Produk kosmetik dari Malaysia juga banyak yang menggunakan tumbuh-tumbuhan herba dan ekstrak buah-buahan di samping menggunakan konsep halal. Kerana di Malaysia terdiri daripada ramai Muslim di sini, so kita lebih pilih untuk menggunakan bahan-bahan yang halal. So, salah satu juga produk selain daripada yang tersebut yang sekarang semakin meningkat naik iaitu Lovely Clairs yang dikeluarkan oleh LC Skincare and Beauty. Objektif kajian objektif kajian yang kami lakukan adalah untuk mengenal pasti keyakinan pengguna terhadap keberkesanan produk rawatan kecantikan pada masa kini. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti sama ada pengguna mengetahui kesesuaian bahan kimia yang terkandung di dalam setiap produk kecantikan tersebut. Seterusnya, kajian ini dijalankan untuk menumpukan kesan salah laku produk kecantikan. Dan di samping itu, dan juga
terakhir sekali adalah kajian ini juga bertujuan untuk menyampaikan kesedaran kepada pengguna terhadap suatu produk kecantikan yang mereka gunakan. Hari ini saya akan membentangkan sorutan literature berdasarkan tajuk kami, iaitu rawatan kosmetik. Pertama sekali, isu di sini ialah pengubahan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu bentuk yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang perbuatan mengubah ciptaannya dalam surah An-Nisa ayat 116 hingga 119, yang mana saya letakkan di dalam laporan. Yang kedua, seterusnya, Nabi Muhammad SAW melalui hadis telah melarang beberapa perbuatan seperti mencacah tatu, menjarakkan gigi dan menyambung 3 rambut, kerana perbuatan ini dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, berdasarkan surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa rancangan jahat syaitan untuk menyesatkan manusia. Rancangan jahat tersebut boleh dipecahkan kepada beberapa perkara, yang mana telah saya sertakan di dalam laporan. Seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala melaknat perbuatan mencacah tatu, perempuan yang meminta dicacahkan tatu, perempuan pencukur bulu kening, perempuan yang meminta dicukurkan untuknya, dan perempuan yang menjarakkan gigi. Mereka melakukannya kerana ingin mencantikkan diri sendiri dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, 3.1.1, iaitu konsep tahyir tadi. Konsep tahyir terdapat 3 aspek yang boleh dilihat daripada frasa tahyir ini. Yang pertama, tahyir dalam bahasa Arab adalah literal. Secara literal adalah tabdil, tahwil dan intiqal. Kesemuanya mempunyai satu maksud yang sama, iaitu berubah atau berpindah. Yang kedua, konsep tahyir yang kedua, maksud khalaq atau ciptaan adalah al-takdir, iaitu susunan, al-khaliq ciptaan, dan al-fitrah. Yang ketiga, berdasarkan maksud daripada tahyir dan khalaq tadi adalah apa-apa perbuatan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, sama ada perubahan fizikal atau sebaliknya. Seterusnya, melalui kita ke hukum rawatan kosmetik dengan melihat terhadap kesan dan tahap keperluan rawatan tersebut. Pertama sekali, secara umumnya, hukum asal untuk melakukan perkara yang bermanfaat adalah harus, selagi mana tidak membawa kepada kemudaratan. Hal ini berdasarkan fiqh yang menyebutkan perkara yang membawa kepada kebaikan adalah harus, dan perkara yang membawa kepada kemudaratan adalah haram. Seterusnya, perkara-perkara lain yang saya sertakan di dalam laporan. Untuk seterusnya, 3.1.2 hukum mengkonstruksi vagina. Mengkonstruksi vagina dilakukan dengan 2 dorongan utama, iaitu dorongan rawatan dan dorongan seks. Para ulama mengharuskan rekonstruksi vagina jika dilakukan atas tujuan rawatan, seperti membuang kanser, membetulkan jantina pesakit, menampal selaput dara bagi mangsa serangan seksual, menghilangkan bau busuk yang keluar dari vagina, dan membuka laluan vagina yang tersumbat oleh tulang-tulang atau daging-daging. Jika rekonstruksi vagina dibuat atas dasar ingin mencantikkan bentuk vagina atau memuaskan kehendak seks pasangan, perbuatan ini adalah tidak dibenarkan mengikut kesepakatan ulama. Ini kerana perkara ini masih belum mencapai tahap daruriyat, iaitu darurat. Untuk seterusnya, 3.2 iaitu cabaran. 3.1.2 rawatan kosmetik dan kesuburan lebih murah dijadikan tarikan.
Maksudnya rawatan kosmetik itu murah dan boleh dilakukan oleh banyak masyarakat. Kos rawatan di Malaysia khususnya jauh lagi murah berbanding dengan negara-negara luar. Contohnya untuk apa-apa jenis rawatan kosmetik. Seterusnya, bukan sahaja wanita, malah pesakit lelaki turut berminat untuk menjalani rawatan kosmetik. Rawatan kosmetik sama ada rawatan dari segi untuk kecantikan, untuk dari segi kecantikan muka dan sebagainya. Dan seterusnya, selain daripada Malaysia, kebanyakan pesakit mendapat rawatan kosmetik adalah dari Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat, kerana bayaran yang dikenakan lebih rendah berbanding negara mereka. Termasuklah negara-negara jiran kita, negara-negara ASEAN dan seantero Asia khususnya. Saya akan menerangkan bahagian kaedah penyelidikan. Okey, kaedah penyelidikan adalah salah satu cara untuk seseorang ataupun dalam kumpulan mencari informasi yang berkaitan dengan tajuk yang diselidik. Penyelidikan juga memberi maksud iaitu kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan. Untuk kajian ini, kami telah menjalankan beberapa kaedah penyelidikan untuk kami mendalami tajuk yang diberikan iaitu rawatan kecantikan. Okey, antara tiga kaedah yang kami jalankan adalah melalui keratan akhbar. Okey, pertama kali keratan akhbar. Keratan akhbar ialah isu atau bahan yang telah disiarkan untuk bacaan para pembaca mengenai berita semasa. Ia juga merupakan salah satu sumber yang telah diselidik terlebih dahulu dan telah dijadikan tajuk untuk dipaparkan kepada seluruh rakyat untuk mengetahui info-info terkini yang berlaku. Yang kedua pula, kami menjalankan memberi borang kaji selidik iaitu dengan menggunakan platform Google Form. Borang kaji selidik atas talian adalah alternatif yang kami jalankan untuk mengupas lagi pandangan terhadap tajuk kajian ini, kerana responden dapat memberikan pandangan mereka. Selain itu, ia memudahkan kami untuk melihat tahap kesedaran masyarakat pada masa kini tanpa mengenal usia, bangsa dan agama. Yang terakhir sekali, kaedah yang ketiga kami menggunakan, kaedah penyelidikan yang kami gunakan adalah melalui artikel. Artikel merupakan tulisan yang berisi pendapat, idea ataupun fakta yang mana mendidik atau mengkritik sesuatu perkara yang disebarkan melalui media massa ataupun melalui bahan baca seperti buku dan majalah. Dengan adanya artikel ini memberikan kemudahan kepada kami untuk menilai hasil kajian tajuk. Baiklah, saya akan teruskan dengan penemuan di mana 5.1 membincangkan tentang penemuan yang telah kami lakukan, iaitu borang kaji selidik. Di mana borang kaji selidik kami telah mendapat seramai 56 responden. Dan jika diikutkan untuk soalan yang pertama, kami menanyakan tentang umur, di mana hampir majoriti iaitu seramai 67.9% berada dalam lingkungan 21 hingga 25 tahun dan diikuti dengan seramai 19.6% yang berusia 18 sehingga 20 tahun. Seterusnya adalah bangsa, di mana majoriti yang menjadi responden kami adalah bangsa Melayu iaitu seramai 50 orang dan diikuti dengan bangsa Cina dan juga bangsa India yang masing-masing mempunyai 3 orang responden. Seterusnya, mengikut kepada jantina pula, lelaki adalah majoriti yang menjawab kaji selidik kami, di mana seramai 30 orang lelaki telah menjawab responden kami dan diikuti dengan 26 orang perempuan. Seterusnya adalah tahap pendidikan bagi responden kami. Jika dapat dilihat di sini adalah ijazah sarjana muda iaitu sebanyak 37.5%. Dan diikuti dengan ijazah sarjana iaitu seramai 26.8%.
Jadi jika dilihat di sini, kepelbagaian tahap pendidikan yang diterima oleh responden kami dapat membantu untuk menjawab dengan lebih baik mengenai soalan selidik ini. Seterusnya saya akan teruskan dengan bahagian A di dalam soalan selidik yang telah kami lakukan. Bahagian A ini menanyakan tentang pernahkah anda melakukan rawatan kecantikan? Seramai 27 orang menjawab ya untuk soalan tersebut dan 27 orang lain menjawab tidak, iaitu mendapat jumlah yang sama di antara ya dan tidak, iaitu seramai 27 orang. Dan terdapat 2 orang menjawab tidak pasti berkait soalan tersebut. Hal ini menunjukkan jumlah responden yang sama banyak telah melakukan rawatan kecantikan dan tidak pernah melakukan rawatan kecantikan. Seterusnya, soalan yang kedua untuk bahagian A adalah, adakah rawatan kecantikan moden sesuai digunakan oleh masyarakat? Seramai 39 orang telah menjawab ya dan seramai 3 orang pula menjawab tidak, manakala 14 orang menjawab tidak pasti. Hal ini menunjukkan jumlah responden yang menjawab ya adalah lebih tinggi kerana mungkin mereka sedar bahawa era pemodenan ini mampu memberi impak kepada rawatan kecantikan. Seterusnya, soalan yang ketiga dalam bahagian A adalah, kebanyakan produk kecantikan kini telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Responden kami seramai 20 orang menjawab ya pada soalan tersebut dan 14 orang menjawab tidak, manakala seramai 22 orang menjawab tidak pasti. Responden yang menjawab tidak pasti adalah lebih tinggi berbanding ya dan tidak. Hal ini mungkin kerana mereka selalu menjumpai produk-produk yang tidak mempunyai kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, soalan yang keempat di dalam bahagian A adalah, adakah anda mengambil peduli tentang bahan yang digunakan dalam produk kecantikan? Berdasarkan soalan ini, seramai 48 orang menjawab ya dan 5 orang menjawab tidak serta 3 orang menjawab tidak pasti. Hal ini menunjukkan majoriti menjawab ya untuk soalan ini kerana mungkin mereka mempunyai sikap ingin tahu tentang produk yang digunakan agar mereka tidak membeli produk yang mempunyai bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk diri mereka. Saya teruskan dengan bahagian B untuk borang kaji selidik kami. Soalannya adalah, rawatan kecantikan moden banyak merosakkan kulit badan dan wajah. Berdasarkan soalan ini, seramai 56 responden yang telah menjawab ini, iaitu seramai 9 orang mengatakan sangat setuju serta 19 orang mengatakan setuju, manakala 12 orang mengatakan tidak setuju dan seramai 18 orang mengatakan tidak pasti. Melalui soalan ini, sejumlah besar responden mengatakan bersetuju. Mungkin ini adalah disebabkan pengalaman yang telah mereka lalui semasa menggunakan produk-produk moden dan mereka telah mengalami gangguan di mana mereka telah terkena sebarang kesan sampingan daripada produk tersebut. Jadi soalan yang kedua di dalam bahagian B adalah, faktor pemilihan kandungan bahan kimia dalam rawatan kecantikan perlu dititikberatkan. Seramai 46 orang mengatakan sangat setuju serta 10 orang mengatakan setuju, manakala tidak setuju dan tidak pasti tiada yang menjawabnya. Jadi jika dilihat di sini, majoriti mengatakan sangat setuju kerana mereka turut merasakan kandungan bahan kimia perlu dititikberatkan kerana bahan kimia yang berlebihan dan berbahaya untuk diri kita harus dielakkan di dalam produk-produk kecantikan supaya tidak mendatangkan kesan-kesan sampingan. Seterusnya, soalan yang ketiga untuk bahagian B adalah, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan produk kecantikan dalam kalangan masyarakat. Seramai 26 orang mengatakan sangat setuju serta 27 orang mengatakan setuju, manakala 2 orang mengatakan tidak setuju dan seorang mengatakan tidak pasti. Jika dilihat di sini, jumlah yang mengatakan setuju dan sangat setuju adalah lebih tinggi, di mana 27 mengatakan setuju dan 26 mengatakan sangat setuju. Jadi jika kita lihat pemodenan yang semakin pesat ni, media sosial sangat memainkan peranan untuk memberikan info-info dan juga
media sosial turut digunakan untuk mempromosikan produk-produk yang dijual. Seterusnya, soalan yang keempat di dalam bahagian B adalah penggunaan yang kerap terhadap beberapa logam berat dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan alahan kepada kulit pengguna. Ya. Seramai 35 orang mengatakan setuju serta seramai 14 orang mengatakan setuju, manakala 4 orang mengatakan tidak setuju dan 4 orang lagi mengatakan tidak pasti. Dapatan ini menunjukkan responden memilih sangat setuju berkait soalan di atas kerana pihak kerajaan sering kali memberikan kesedaran kepada rakyat tentang bahayanya beberapa logam di dalam produk kecantikan, dan nampaknya usaha kerajaan ini telah membuahkan hasil. Seterusnya, soalan yang kelima, sumber pengetahuan anda tentang rawatan kecantikan. Seramai 13 orang memilih surat khabar, 50 orang memilih soal media sosial, 9 orang memilih berita, 7 orang memilih jurnal, 2 orang memilih keluarga, 1 orang memilih YouTube dan 1 orang lagi memilih rakan. Soalan ini jelas memberi respon yang tinggi terhadap media sosial, seperti yang dapat dilihat di dalam soalan yang ketiga, di mana media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan produk kecantikan dalam kalangan masyarakat. Jadi di sini juga mereka memilih media sosial kerana media sosial menyebarkan info-info untuk mereka tahu tentang produk yang akan mereka belikan. Seterusnya, saya teruskan dengan soalan yang terakhir untuk kaji CD ini, iaitu apakah faktor pemilihan produk kecantikan di kalangan pengguna? Seramai 40 orang memilih keberkesanan produk, 22 orang memilih harga yang murah dan mampu milik, 9 orang memilih pengaruh rakan, 20 orang memilih pengaruh media sosial, manakala 3 orang memilih nasihat doktor. Melalui respon yang diberikan oleh responden, dapat dilihat bahawa keberkesanan produk menjadi pilihan yang amat tinggi untuk responden kami, kerana jika pengguna ingin membelikan sebarang produk kecantikan, mereka pasti akan membeli produk yang memberi keberkesanan yang sangat tinggi. Saya teruskan untuk 5.2, iaitu ulasan Keratan Akhbar. Keratan Akhbar ini diambil daripada berita harian online yang bertarikh 18 Mac 2017 bertajuk Usah Gairah Cerahkan Kulit, karya daripada Halina Muhammad Noor. Di dalam akhbar ini, penulis menitik beratkan tentang suntikan vitamin C, dan juga jika dibaca akhbar ini, penulis telah menyoal seorang doktor pakar kecantikan, iaitu Dr. Michelle, seorang pakar kecantikan. Pakar kecantikan ini mengatakan bahawa kulit boleh menjadi lebih gelap atau merah selepas menjalani rawatan laser, dan ini dikenali sebagai post-inflammatory hyperpigmentation. Justru itu, pesakit digalakkan menggunakan produk penahan matahari, iaitu lebih dikenali sebagai sunblock, supaya tidak mengalami alahan pada kulit-kulit mereka. Penulis iaitu Halina Muhammad Noor juga memberikan beberapa info berkait rawatan yang sering digunakan oleh kaum lelaki dan juga kaum perempuan di dalam rawatan-rawatan kecantikan ini, seperti liposuction, iaitu sedutan lemak, pembekuan lemak, seroterapi, laser memecahkan lemak, dan juga suntikan memecahkan lemak, yang dapat dilihat ramai lelaki yang mencuba untuk melakukan rawatan kecantikan itu. Manakala bagi perempuan pula, mereka lebih menggemari suntikan pelembap di bahagian kulit muka, dan juga benang-benang kolagen disuntik, serta suntikan hyaluronic acid, supaya mereka nampak lebih anggun dan menarik jika dilihat. Itu saja bagi saya. Akhir sekali, rumusan dan cadangan. Berdasarkan hasil kajian, kami dapati bahawa majoriti peratus keyakinan pengguna, terutamanya di kalangan rakyat Malaysia, terhadap keberkesanan produk rawatan kecantikan masa kini adalah sangat tinggi berdasarkan kaedah penyelidikan yang kami telah lakukan.
Kajian ini juga telah dijalankan bagi mengenal pasti sama ada pengguna mengetahui kesesuaian bahan kimia yang terkandung di dalam produk kecantikan yang diperolehinya. Kajian ini bukan sahaja menemui kesan buruk dan kebaikan terhadap rawatan kecantikan. Malah, kajian ini juga bertujuan untuk menyampaikan kesedaran kepada pengguna terhadap sesuatu produk kecantikan yang mereka gunakan. Cadangan yang boleh dikemukakan daripada hasil kajian ini ialah pengguna produk kecantikan haruslah bijak memilih dan membuat keputusan apabila memilih sesuatu produk yang diperolehinya. Jika salah membuat keputusan, ia akan memberikan kesan yang buruk terhadap diri sendiri. Okey, baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.